ونستغفره ونتوب إليه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Sahibul Fadilah Ustaz Rushdi selaku Imam Surau Jumaat Asy-Syakirin, yang saya hormati Tuan Pengurusi dan Barisan Jawatan Kuasa Surau Jumaat Asy-Syakirin, yang saya kasihi lagi dirindui para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang mengimarahkan Surau Jumaat Asy-Syakirin, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang lagi untuk berada dalam majlis ilmu yang kita namakan Tazkirah Ba'da Subuh. Kuliah subuh ini setelah sekian lama kita cuti, cuti lama kita secara fizikalnya, namun kita yakin dan percaya majlis ilmu tetap berjalan walau apa cara sekalipun. Tambah-tambah dengan kedatangan makhluk yang bernama Corona ini membuka satu pandangan positif sebenarnya kepada kita. Banyak lagi ruang dan peluang untuk kita menimba ilmu. Bukan sahaja kita datang secara fizikal, tetapi lebih luas daripada itu. Namun perkara ini, bila luasnya medium tersebut, maka luaslah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bercakap begitu? Kerana di zaman mutaakhir ini, kalau kita kata, kita lihat, saya menarik perkataan Profesor Kamal Hassan, Tan Sri Kamal Hassan. Dia kata kita berada di zaman kefasadan yang mana kita kena lazimkan kelaziman yang tidak lazim. Kita kena lazimkan kelaziman yang tidak lazim. Namun begitu, ibrahnya, kesannya cukup luas. Kerana kalau kita lihat akhir zaman ini, banyak ayat-ayat, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi manfaat kepada mereka yang berfikir. La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Orang yang berfikir dan orang yang mengguna manfaat akalnya. Cukup seronok ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, bila mana kita melihat sesuatu ujian itu datang kepada kita dalam pandangan yang positif, dalam sudut pandang yang memberi suatu suasana baru dalam kehidupan kita. Tak perlu ceritalah apa benda suasana baru, pandangan baru itu, kita semua dah lalui dah. Saya kira kita semua, terutama ahli qaryah Surau Asy-Syakirin ini, lebih lagi matang, lebih lagi menguasai tentang kelaziman baru yang tidak lazim ini. Dan alhamdulillah, ucapan tahniah juga kepada semua ahli Jumaah Qaryah Asy-Syakirin, kerana kita melihat komitmen kita, komitmen untuk mengimarahkan Surau Jumaat Asy-Syakirin ini berterusan, kan? Saya rasa seronok juga bila sekali-sekala datang ke sini. Dia punya momentum. Cuma hari ni saya datang lewat sikit. Datang lewat tu sebenarnya ada niat. Sebab biasa saya datang awal, saya kena jadi imam.
Jadi hari ini saya datang lewat sikit, saya dapat berimam dengan imam besar, Sahibul Fadilah Ustaz Rosdi. Touching daripada apa yang Ustaz Rosdi pimpinkan tadi, daripada awalnya takbir sehingga kita doa mengaminkan tadi. Bagi saya sesuailah kita berada, kita mempunyai imam yang begitu, dan ahli qaryahnya akan terkesan dengan apa yang disebut dan diimamkan tadi. Ini manfaat untuk kita semua. Sebab itu seronoknya kita, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kita nak tengok keberkatan, nak raih keberkatan di sesuatu kawasan, lihatlah kepada rumah Allah. Lihatlah kepada rumah Allah. Bukan kita lihat kepada rumah pengurusi, bukan kita dah sibuk tengok rumah-rumah YB, bukan kita dah tengok rumah lain. Tengoklah rumah Allah. Kalaulah rumah Allah diimarahkan pada kawasan tersebut, yakinlah bahawa barakah Allah turun di sekitar rumah Allah tersebut. Ini semua adalah perkara yang perlu diberi kerjasama semua pihak. Bukan jawatan kuasa saja, bukan imam saja, tetapi perkara ini perlu, perkara ini akan tertegak, perkara ini akan terkesan bila mana kerjasama manfaat itu diberi oleh semua orang. Dan ini telah terbukti, saya yakin dan percaya, berlaku di surah Jumaat Syakirin ini, kita merasai akan barakah dan nikmatnya. Ibu ayah, tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di awal bicara tadi saya menukilkan, saya mengambil nukilan daripada Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134. Saya ulang lagi sekali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala memuji, Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam suratul Ali Imran tersebut, yaitu bagi golongan orang-orang yang bertakwa yang mempunyai sifat-sifat ini. Tuan-tuan, kita ingat satu ayat Al-Quran yang saya selalu ingatkan. Apa dia? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, orang yang mulia di kalangan kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang mulia di kalanganku, orang yang mulia di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa ni tuan-tuan, suatu perkataan yang mungkin mudah disebut, tetapi amat sukar untuk kita nikmatinya, kita fahaminya. Namun begitu, kita semua inginkan akan takwa. Kata Allah SWT dalam ayat yang saya baca tadi, mereka yang menafkahkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menafkahkan, orang-orang takwa ini, orang-orang yang bertakwa ini, kerja dia menafkahkan harta benda mereka ketika senang ataupun susah. Kita sekarang mungkin sebahagian kita berada dalam keadaan kesukaran, dan kajian statistik pun amat mengejutkan kita. Kajian bunuh diri pun makin tinggi sekarang ni. Ini semua kita rasa perlu ada satu kerisauan. Mungkin tak berlaku di sekitar kita, keluarga kita, na'udzubillah min zalik, tetapi kerisauan tu perlu ada. Kerana di zaman sekarang kerisauan ataupun kegeluh gesahan manusia tu tinggi sangat. Kalau kata moden sikit, bahasa moden, dia kata orang dalam keadaan stres, kan? Sikit-sikit stres. Budak-budak sekarang pun pandai sebut stres. Bila dia buka laptop nak mengaji tu, kelas cikgu tu tak ada internet, line tak ada, call bapak dia, call ayah dia, ayah stres lah ayah. Budak kecil pun tahu stres, apatah lagi orang besar. Kata Allah SWT, orang yang bertakwa ini, mereka menafkahkan harta benda mereka ketika senang atau susah. Mereka juga mampu mengawal perasaan marah
Sifat yang kedua, orang bertakwa ni mampu mengawal perasaan marah. Dan sikap yang ketiga orang bertakwa dalam ayat ini, mereka suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya nak sama-sama mengambil satu ibrah pada sesi kita ini, sesuai dengan keadaan kita mutaakhir ini. Semua orang berada di dalam kerisauan bab kesihatan, risau dalam pekerjaan, risau dalam ekonomi, risau dalam nak bersalam-salaman dengan sahabat handai keluarga. Risau orang sekarang ni, orang risau boleh balik raya tak boleh balik raya, sebab baju dah mula beli dah. Baju raya dah mula beli. Takut jadi macam tahun lepas, memori tahun lepas. Kan? Ramai khatib-khatib on the spot naik. Khatib raya, khatib khutbah raya ramai. Kan? Macam-macam buat tahun lepas. Pegang mata menyapu lah, pegang rotan lah. Khatib jemputan. Risau. Kerisauan orang. Duk tunggu tengok TV. Bila atuk nak umumkan ataupun kita punya palung kita nak umum, boleh rentas ke tak boleh rentas ke, duk tunggu waktu je. Risau. Kerisauan, tak boleh balik kampung. Bagi anak-anak yang berada di kota, risau tak dapat jumpa mak ayah. Bagi mak ayah yang berada di kampung ataupun yang mak ayah yang menanti kepulangan anak, lagi risau sebenarnya. Mak ayah lagi risau. Semua orang berada dalam kerisauan. Oleh sebab itu, perkara ini perlu kita sama-sama tangani dengan cara kita membina satu support system, satu environment sistem yang menyokong untuk manusia berada dalam keadaan tenang dan harmoni. Tenang dan harmoni. Kita berada di sekitar qaryah Surau Asy-Syakirin. Jawatan kuasa memikirkan apa agenda, apa program, apa aktiviti nak menangani perkara-perkara ini. Bagi JMB, penduduk, satuan penduduk di setiap perumahan-perumahan memikirkan perkara yang sama. Sebab sekarang ni kerja ni bukan kerja mereka ni saja, kerja ni kerja semua orang. Kerana bila berlaku sesuatu musibah, bukan kena kepada JMB, pengurusi, Tuan Imam saja, semua kena. Sebab itu, tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, ayat yang kita bawa tadi, 3 perkara bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, dia memberi. Memberi ni bukan tunggu senang baru nak beri. Ada orang kita jumpa dalam keadaan sekarang susah, tapi sedekah subuh lagi banyak dia bagi. Sedekah subuh, kita bertahulah, ustaz-ustaz dah ramai mengajar, guru kita dah ramai bagi nasihat. Satu amalan yang kita jangan tinggalkan, iaitu sedekah subuh. Carilah. Nak sedekah tabung masjid pun tak apa, nak sedekah tabung dekat rumah pun tak apa, yang kita akan agihkan nanti, ataupun sedekah bagi makan, apa saja peluang. Yang kedua yang saya nak tekankan di sini, iaitu wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu mengawal marah. Ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah, marah, semua orang akan ada perasaan marah. Kerana orang yang normal kena ada marah. Semua orang ada marah. Perasaan marah tu akan tercetus. Namun kata Allah di dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam hadis-hadis yang banyak, yang dikatakan orang yang hebat adalah orang yang bila mana marah mampu kawal. Marah normal, marah biasa, balik minta dengan isteri, jam hari ni kita makan bubur boleh je? Abang lama nak makan bubur.
duit, start motor, pergi dah pergi. Sabar. Kalau yang tadi abang tadi juga naik angin, marah bertemu dengan marah, apa jadi? Nauzubillah. Bawa kereta. Kita kadang-kadang bawa kereta, kita diuji banyak kali. Kan? Macam tadi nak masuk parking tempat imam, ada parking. Tapi sebab motor penuh kat depan, tak apa, kita parking tepi jalan sana, tak ada masalah. Boleh masuk masjid juga, tak ada masalah. Jadi benda tu kita rasa seronok. Kita akan rasa dalam suasana yang tenang. Kalau nak berkira dari sudut marah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tak tambah-tambah ketua-ketua keluarga dah. Dia boleh marah. Saya ingat lagi pesanan Tuanku, Abah Tuanku Ni Aziz, dia kata, orang lelaki ni bila dia marah di luar rumah, dia boleh lupa anak bini ada kat rumah. Maksudnya bila dia bertumbuk, dia bersapu semua tu, dia boleh lupa. Sedangkan dia ni adalah tanggungjawab besar kepada keluarga. Kalau dia berlaku apa-apa, apa berlaku dengan keluarga dia, dia boleh lupa. Marah tu pasal balik rumah, pendam marah daripada luar, balik rumah, luahkan pada ahli keluarga dalam rumah pula. Dan perkara ini Nabi SAW sabda, Nabi SAW pernah menyoal, soal oleh Abu Darda, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang akan membawa aku ke syurga." Kata Nabi SAW, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat yakni Imam Tabrani. Nabi jawab sepatah kepada Abu Darda, jaga marah. Jaga marah. Lawan daripada marah, ayat tadi juga Allah SWT sambung, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Tengok, Allah tak akan tinggal perkataan begitu saja, dan Allah sambung dengan nak kawal marah tadi dengan apa? Wal 'afina 'anil nas, beri kemaafan kepada manusia. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah, perkara ini amat berat bila kita nak buat. Tetapi mampu tak mampu bergantung kepada keimanan. Iman saja yang mampu, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita dalam rukun Islam yang 5, kita ada trust. Rukun Islam yang 5, ibadah, syahadah, solat, sedekah, zakat, haji. Tetapi perkara ini semua tak akan diuji oleh syaitan melalui diujinya perkataan yang awal, iaitu iman. Kita sembahyang subuh boleh datang masjid, kita sembahyang Jumaat boleh datang masjid, tak ada masalah. Syaitan tak akan kacau kat situ. Apa yang dia akan kacau? Iaitu iman. Sebab iman ni tak ada syarat. Iman tak ada syarat. Di mana-mana pun ada iman. Di mana-mana pun perlu kepada iman. Bukan tanya sembahyang, bukan tanya nak sedekah, bukan tanya nak bayar zakat, bukan tanya nak muamalah. Di mana-mana ada iman. Jadi, dia akan kacau iman dulu. Sebab tu kadang-kadang dalam diri kita rasa berat nak sembahyang sunat, rasa malas nak sedekah. Kadang-kadang ada. Normal, biasa. Sebab itu perlu kepada peringatan, perlu kepada duduk di dalam bi'ah salihah. Cari orang yang bila mana kita tengok muka dia, ingat masjid. Tengok muka Ustaz Rasidi, ingat bacaan doa dia, ingat, tenang. Ada tengok muka kawan kita, tengok muka dia, ingat kedai kopi. Tengok muka dia, tak apalah, dia kopi pun bagus juga, kan? Kau bagus tu bagus lah. Manusia macam tu. Jadi Nabi kata, untuk kita jaga iman ni, kita kena berkawan dengan orang-orang yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Maksudnya tadi, tengok muka dia rasa nak berzikir, tengok kepada pakaian dia, kita rasa nak pakai macam dia, yang membuatkan diri kita rasa nak kepada kebaikan. Tuan-tuan, perkara ni kita kena bawa. Jangan salahkan orang lain, kita kena cari. Sebab tu yang ada, yang dimasyhur, kisah-kisah yang dikatakan orang yang dah bunuh berapa ramai orang tu, kan, bila ditanya dengan seorang ni, dah tak ampun dah dosa tu, bunuh cukupkan 100, kan. Walaupun dia punya perawi dia dibahaskan kisah ini, tapi kita nak ambilnya bahawa iman tadi, bila mana yang terakhir dia kata, cari kawasan,
cari tempat, pergi hijrah, cari kawan yang boleh membawa kita berubah pada kebaikan. Ini satu platform yang baik. Kita mulakan dengan wal kaziminal ghaiz, bagaimana nak mengawal marah, dan kita akan sambung nanti wal afina 'anil nas. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini juga saya bawa beberapa kajian yang dibuat oleh saintis. Apa yang akan berlaku bila mana kita marah? Apa yang akan berlaku bila mana kita marah? Menurut satu kajian dalam majalah Harvard Gazette, perasaan marah memberi kesan negatif kepada jantung. Perasaan marah memberi kesan negatif kepada jantung. Rakan-rakan orang-orang tua yang sering marah mempunyai risiko 3 kali ganda diserang sakit jantung berbanding rakan-rakan mereka-mereka yang lain. Para pengkaji berpendapat pengeluaran hormon stres, hormon marah, peningkatan keperluan jantung kepada oksigen, dan kecenderungan darah, khususnya darah platelet, bagi membeku menyebabkan peningkatan risiko ini. Bila kita sendiri rasa, bila mana kita nak marah ke orang pun jadi kadang-kadang sampai tergetah-getah. Saya pernah tengok orang tu, dia orang baik sangat. Orang baik sangat. Orang baik dan orang tak ada mulut. Tuan-tuan faham? Maksud orang tak ada mulut, maknanya tak cakap banyak dia ni. Bahaya dengan orang-orang macam ni. Dia tak marah, tapi dia diuji masa tu dia marah. Orang marah dia takut. Tangan dia tu terketul-ketul. Tapi saya beranggapan, bersangka baik bahawa dia sedang mengawal marah. Dia sedang cuba mengawal marah. Tangan terketul-ketul. Ini dia sudah apa yang kita nampak fizikal. Tetapi dalaman kajiannya, bila mana kita menahan marah, darah kita tu, dalam arteri itu kita punya pembuluh darah tu makin kuat dia mengepam, dan bila mana itu akan meninggalkan kesan darah beku yang boleh menyumbatkan kita punya saluran. Kata kajian ini, kalau dalam buku ni dia siap tunjuk gambar lagi tuan-tuan, macam mana saluran darah itu sumbat. Para saintis dari Universiti Maryland mendapati lelaki yang panas baran lebih mudah diserang sakit jantung walaupun mereka datang daripada keluarga yang tidak pernah berpenyakit jantung. Mengikut Profesor Madhya dari California, orang yang sentiasa marah akan mengidap penyakit kesunggulan. Dia sendiri rasa orang sentiasa marah ni, dia rasa diri dia ni macam satu benda yang orang tengok dia tak kena, dia buat sesuatu benda tak kena. Benda ni kita bercakap, tak tengok orang lain lah. Tu ustaz lah tu, tuan imam lah tu selalu marah-marah. Tak tengok orang lain, kita tengok diri kita. Kita tengok diri kita, kita ada tak benda ni? Sebab benda ni normal, benda ni sentiasa ada. Dan kata pengarang kitab ni, buku ni, saya petik buku ni daripada buku tulisan Dr. Daniel Zainal Abidin mengikut pandangan saintisnya. Dia kata orang yang normal, orang yang mampu mengawal marah. Sebagai contoh, marah ni boleh, marah ni marah diizinkan marah ini dalam beberapa situasi. Antaranya dia kata marah, sebagai contoh, marah apabila cemburu. Cemburu macam mana? Cemburu dalam batas-batas tidak melampaui adalah baik bagi memelihara maruah suami isteri. Boleh cemburu. Keluarga. Mengikut Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya Sa'ad, sahabat Nabi yang bernama Sa'ad, cemburu orangnya. Maka kata Nabi, dan aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Nabi nak bagi tahu, aku pun jenis ada perasaan tu juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala
lebih cemburu dariku dalam perkara halal dan haram. Dan Allah SWT pun ada dia punya cemburu dia dalam bab hukum halal dan haram. Yang kedua, marah yang dibolehkan ini apabila melihat agama serta hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dipermainkan. Adalah baik kerana ia merangsang individu itu mencegah kemungkaran. Berlaku perkara-perkara yang menjatuhkan agama, mengaibkan agama, orang mempermainkan agama. Adakah masih lagi kita sabar, ampun, maafkan dia? No. Dalam sini Nabi bagi tahu, dalam keadaan ini ada dibenarkan untuk marah. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya ketiadaan marah sama sekali adalah tercela. Kata Imam Ghazali pula, kalau tak ada marah dalam diri seorang tu, tercela. Yang terpuji, tadi tercela. Yang terpuji, dia kata perasaan marah yang disuluh dengan akal dan iman. Kalau tak ada perasaan marah ni, orang tu orang yang tak berapa normal, kan? Tapi orang yang hebat, yang terpuji, marah dia tu disuluh dengan ilmu dan iman. Perkara ini kita boleh ambil contoh yang kita pun dia masyhur, ayahanda kita Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam, apa cerita dia? Cerita dia ditipu oleh anak dia. Betul? Dia ada 2 orang anak, Bunyamin dengan Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Kan? Macam mana mereka ni dengki kepada Nabi Yusuf, yang dia orang ni bawa jalan Nabi Yusuf, pergi buang yang di dalam telaga, pergi dan balik bagi tahu pada ayah dia Nabi Yaqub, adik dia dah dimakan oleh apa-apa semua. Mati, tak ada. Tuan-tuan, cuba kita imagine cerita ni masuk dalam keluarga kita. Tak sekadar nak ambil feeling, tu. Nak ambil feeling supaya bagaimana perasaan kita. Kita ada anak 2 orang, buat jalan adik dia, tak tahu sekali dia tahu tu bahasa canggih sikit lah, bahasa yang masyhur sikit. Dia tolak adik dia, jatuh. Dan dia kata adik dia macam-macam lah. Dia balik seorang-seorang, dia kata adik dia tak ada lah. Zaman dulu mungkin undang-undang pun belum ada lah. Kita sini mana boleh buat macam tu, kan? Dengan dia polis, buat macam-macam. Kita nak ambil feeling tu, anak kita balik cerita. Dan bagaimana situasi ayahanda Nabi Yaqub alaihissalam bila mana mendengar khabaran daripada Bunyamin? Dia marah kan? Dia tak marah. Dia kata tunjuk bukti. Tunjuklah bukti kalau kamu benar. Menipu lagi. Dia bawa baju-baju yang dipakai oleh Yusuf dan diletakkan dengan darah-darah haiwan supaya nak gambarkan bahawa bukti ni kukuh. Balik tunjuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub berdoa, Nabi Yaqub doa pada Allah, tunjukkanlah yang benar. Tuan-tuan, ini satu kemarahan orang yang dalam keadaan marah tapi dipandu, dikawal oleh ilmu dan iman. Sehingga kan anak dituduh mati pun boleh kawal lagi, tuan-tuan. Hebat. Tahap agung kita ni. Tahap agung ni kita tak mampu ni macam ni. Ni balik je lagi ni kalau berlaku tengah jalan ke apa, na'udzubillah, kadang-kadang kita dah diuji dah. Kan? Ini semua benda nak cakap pada diri sendiri sebenarnya, dan nak ambil kita supaya semua ahli qaryah surau Al-Jumaat Asy-Syakir ini ada sifat positif ni. Agar bila mana semua orang ada sifat positif ni, akan lahirlah bunga-bunga positif yang bertebaran di sekitar surau Jumaat Asy-Syakir ini. Seronok kita bila jumpa dengan orang, kadang-kadang kita semua silap. Mana ada orang tak buat silap? Semua kita buat silap. Tak ada orang perfect. Kadang-kadang dia pakai slipper, dia melebihi daripada tangga tu. Tu siap tengok celing tu. Tu, aku dah tampak garis semua tu. Masih lagi nak masuk. Ni kadang-kadang soft ni. Orang tak biasa datang surau, dia tak tahu susunan soft tu. Dia semayang itu juga. Dia marah ni. Saya pernah ada semayang satu tempat tu, kan? Tak tahu ke ni? Memang dia tak tahu lah. Dia baru nak datang surau, baru dapat hidayah. Dia marah.
Ni marah, sifat marah ni takkan kesudahan, takkan menguntungkan siapa. Kita pun tak untung, orang benci dengan kita, orang serabut dengan kita, dan orang tu apatah lagi tidak ada, orang kata apa, pengajaran pendidikan. Saya ingat ada satu kisah yang berlaku bila cerita masjid ni. Ada satu masjid yang masjid ni ada seorang hamba Allah tu, dia ni cukup prihatin dengan budak-budak anak-anak ni. Jadi bila mana budak-budak anak-anak dia ramai datang masjid, kebetulan masa tu dia tak puasa ke tak tahulah siapa je tak puasa tu, dia ni tak suka budak-budak buat bising, marah, ditegurnya budak ni, dijeritnya budak ni. Jadi ada satu hamba Allah tu, dia tengok siang budak-budak ni, apa yang dia buat, dia ambil budak-budak ni, dia pergi semayang di belakang sana. Masjid dekat kampung ni, masjid tu masjid lama, tapi bila dia dapat masjid baru, masjid lama tu dia jadi macam tempat sambungan saja kan. Jadi orang yang balai rasmi dekat balai masjid baru, masjid lama. Jadi dia bawa budak-budak ni semayang dekat masjid lama. Nah ceritanya, kesan daripada itu lama lah. Budak-budak ni datang, dia tegur, dia kata jangan pergi semayang kat masjid lama, yang masjid baru kita semayang sini, semayang kat pakcik. Pakcik tu buatlah macam-macam. Dia bagi siapa datang, dia bagi gula-gula setiap saf, atur gula-gula, budak-budak semua. Ibrahnya apa berlaku? Budak-budak takut kepada hak cengeng tadi. Nampak muka dia, muka pintu je, tahu dia. Ibrahnya bila hamba Allah meninggal, hamba Allah pakcik tadi, hamba Allah tu meninggal, duduk keliling jenazah dia tu budak-budak ni. Pakcik kenapa tinggalkan kami, pakcik? Budak-budak ni tahu apa? Tuan-tuan, kesan marah dengan maaf. Kesan marah dengan maaf. Cuba bayangkan kita tuan-tuan, bila kita dalam jenazah kita semua pakai jenazah kakak ni. Jangan-jangan kata saya tidak terlibat dalam cerita ni. Tak, semua terlibat. Saya pun sama. Kita bayangkan kita badan kita terbujur kaku tu, keliling kita ada anak-anak yang duduk pergi semayang hari-hari ini. Doa budak-budak, doa anak-anak yang suci bersih. Takkankah Allah tak murah hati nak beri doa dimakbulkan? Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita nak doa supaya hidup kita tenang, akhir kita, hayat kita juga tenang. Dan nak datang ketenangan kita, dan datang ketenangan ini dengan cara apa? Takwa. Dan ciri takwa tu kita sebut tadi, ada beberapa ciri takwa. Tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah, saya nak sambung sikit lagi. Ayat Al-Quran, Allah Ta'ala nukilkan, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dalam surah yang lain, Allah Ta'ala kata, orang yang memberi maaf hampir dengan takwa. Sama dengan ayat tadi. Dan ada satu lagi ayat Allah Ta'ala nukilkan dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 199, kata Allah Subhanahu wa taala, khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Saya nak tutup dengan ayat ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, khuzil af. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah kemaafan. Berilah kemaafan. Khuzil af wa'mur bil ma'ruf. Kerja yang kedua, yang pertama beri maaf. Kerja yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Contoh macam pakcik tadi. Wa'a'rid 'anil jahilin. Jauhkan diri daripada orang jahil. Kita nak berdebat dengan orang yang memang tak ada ilmu, kita takkan menang. Nak berdebat dengan orang jahil, memang kita takkan menang. Jadi nak berdebat dengan cara mana? Rasulullah ajar. Cara berdebat dengan mereka ini dengan cara menunjuk sikap, mengajak untuk kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf. Nak mengajar tak boleh, dia takkan terima punya sebab dia lagi hebat. Fatwa-fatwa dia boleh keluar mudah-mudahnya. Mufti, menteri nak keluar fatwa bukan main susah. Nak kena bersidang berapa kali bersidang. Dia dan tu. Hari ni bersidang secawan kopi boleh keluar fatwa. Tak ada masalah. Dan tu dia boleh keluar. Wa'mur bil ma'ruf. Ajak kepada kebaikan.
dan wa a'rid 'anil jahilin. Allah Ta'ala pesan kepada kita, hampiri dengan takwa ini adalah orang yang maaf, orang mengajak kebaikan, dan orang menjauhi daripada kejahilan. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, inilah satu perkara yang kita nak wujud. Kenapa saya ambil contoh tajuk tu pada hari ini, tuan-tuan? Kerana semalam saya terbaca, saya ada sesi dengan sesi dengan sebenarnya orang ramai dalam keadaan tertekan, tuan-tuan. Tertekan dari sudut ekonomi terutama sekali, tertekan dengan jiran-jiran. Kadang-kadang jiran sebelah rumah dia tu dah kuarantin COVID dah, bukan dia teruk sangat pun, tapi dia jadi tertekan. Dia tertekan. Orang sebelah tu memang dia jaga, dia duduk dalam rumah dia, tak ada apa. Dia jadi tertekan. Anak dia minta pintu pun bukan main marah anak dia. Tak, bukan maksud saya kita nak supaya kita ni bebas macam tu, tak. Marah kata Sri Syam pula nanti, bukan maksud itu. Maksud saya, Islam ajar pada kita jaga. So jaga ikhtiar supaya kita berusaha menjauhi daripada kemudaratan. Buat apa yang diajar oleh Tan Sri Syam, buat. Selebihnya bukan kerja kita dah. Dan Allah SWT banyak cakap dalam Al-Quran. Nabi pun sabda, engkau ikhtiar, akhiri dengan doa dan tawakal. Ikhtiar, akhiri dengan doa dan tawakal. Cukup masa. Banyak bunyi lah, sini bunyi hari. Saya cukup. Jadi aku jangan bunyi tuan promosi tuan imam, cukup dah Ustaz. Kita nak supaya kita semua ni, orang yang ada sifat-sifat marah ni, marah dalam keadaan kita mampu mengawal marah. Ini Nabi ajar orang yang berjaya. Nabi ada bagi tahu tadi, orang yang berjaya, orang yang marah mampu. Hak tak marah langsung ni, ini something wrong juga. Normal ke tak normal kan? Dia marah, tapi dia mampu mengawal marah. Dan orang yang kedua, kita nak menghampirkan diri kita dengan takwa. Kita ajak orang supaya buat perkara-perkara kebaikan, dan kita menjauhi daripada kejahilan. Tuan-tuan, sebahagian daripada nak menjauhi daripada kejahilan ni, duduk dalam majlis-majlis peringatan, tengok online peringatan. Tak cukup dengan itu, kita cuba wujudkan suasana yang baik. Ada manusia ni, karakter dia nak suruh orang baik-baik je kan. Kalau kita sebut nama, semua orang kenal. Kalau kita dengar dalam TV kan, satu anak Cina tu kan, anak Cina orang kenal apa kan, rakan kita yang kita menjaga Sahabat Fadilah, Saibid kan, cakap nak suruh orang baik je, tak ada cakap benda yang tak baik. So apa? Promaya besar-besar. Bila kita sentiasa bercakap, keluarkan benda yang baik, benda yang baik tu akan datang balik pada kita. Hak tu kena yakin. Ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin. Tapi kalau kita duk cakap benda-benda hak negatif, pun sama lah, negatif tu akan balik pada kita. Dan kita nak negatif ke nak positif sekarang ni? Bab tu susah nak jawab. Dia pergi ke negatif positif penyakit COVID tadi. Tak, bukan maksud tu. Maksud saya, negatif dari segi akhlak. Semua orang nak akhlak yang baik, akhlak yang positif, supaya, dan benda ni kena semua orang. Bagaimana Nabi SAW membina empire dia. Nabi SAW satu, dikelilingi oleh 4 orang Khulafa' ar-Rasyidin. Orang baik, baik. Dikelilingi lagi oleh sahabat-sahabat, tabi'in. Semua keliling-keliling dia akan mewujudkan satu asliah. Bagaimana Nabi duduk di Makkah, tak mampu nak buat, Nabi pergi kepada Madinah, Nabi wujudkan suasana bumi Madinah yang penuh dengan kebaikan. Kita sendiri pun, kalau kita duduk Makkah, kita pergi ke Madinah, kita rasa lain Madinah. Orang Madinah pun lain. Tuan-tuan perasan tak? Perasan je. Yang dah pergi lah. Masuk, saya selalu perasan. Bila masuk checkpoint, macam ustaz, macam ramai di antara kita ustaz-ustaz, para guru yang belajar di Timur Tengah, macam mana dia berhadapan dengan orang Arab Mesir, akhlak dia bagaimana. Orang Arab Syria, akhlaknya macam mana. Orang Arab Mekah, akhlaknya macam mana. Masuk border Madinah, sebelum kita masuk dia ada checkpoint, nak masuk ke Madinah. Di checkpoint Madinah tu pun kita rasa lain orang Madinah. Ini barakahnya akhlak Nabi SAW. Kita beruntung tuan-tuan, kita ada Nabi SAW. Setelah itu
nak sangat kita nak minta semua orang setiap hari mulai sekarang kena banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Simple. Walaupun simple tapi nak jadi amalan cukup susah. Kena buat dulu. 10 wajib, 20 wajib. Dia kena start dengan semayang. Lepas semayang tu wajibkan dulu diri kita 20 selawat. 20 selawat. Kan kita boleh subhanallah 3 boleh buat subhanallah subhanallah. Akhir untuk diri aku ada satu special 20 kali selawat, 40 kali selawat. Lepas ni bila dah boleh buat dalam selepas solat, dia akan boleh bawa ke mana-mana pergi selawat tu. Tuan-tuan, bila kita buat amalan selawat ni tuan-tuan, kita akan rasa dia punya kesan dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Sebab dengan selawat ni banyak kelebihan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok orang Arab tuan-tuan, kalau gaduh bukan main. Saya pernah sekali naik kereta, macam mana tak tahu, berhenti tengah-tengah jalan nak gaduh orang Arab. Gaduh sekali. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi tu Allah SWT masuk kereta balik selesai. Dia boleh dan tu darah dia tu turun bila sebut sallu ala Nabi. Cuba tanya orang kita, kau gaduh sallu ala Nabi. Apa sallu? Anak budaya dia. Sebab hari-hari dia selawat. Dia mengasai akan kesan nikmat selawat. Bila sebut nama Nabi SAW, tenang. Dia rasa tenang. Kita rasa tak benar tu? Ya lagi. Kita rasa selawat bila? Dalam sembahyang. Kita rasa selawat bila? Bila dalam majlis ilmu macam ni. Kat luar kita tak rasa selawat. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya ahli qaryah surah Jemaah Syakirin dipimpin oleh murabi kita Sayyidul Fadilah Ustaz Rusdi. Kita sebarkan selawat. Kita di rumah nak masak selawat, nak basuh beras selawat, apa saja selawat. Ibu apa ayah pun sama. Buat apa selawat? Tak ada kerja, buat apa saja tak ada kerja rugi. Mulut tu selawat, basahi dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad dengan harapan, dengan niat. Selawat saja pun kita kalau tak ada matlamat rugi. Kan? Matlamat kita niat kita nak bertemu dengan kekasih Allah. Kekasih Allah adalah kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kita nak bertemu dengan Nabi SAW. Dan bila mana kita dapat bertemu Nabi SAW, kita yakin kita akan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya kira itulah sedikit perkongsian pada pagi ini. Mohon maaf atas kekurangan. Yang pentingnya keseronokan kita berada dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan dengan kerjasama dan suasana bi'ah solehah yang kita akan wujudkan nanti, dan telah wujud pun di Surau Syakirin ini, kita akan terus kembangkan lagi. Mudah-mudahan kita jadi seorang insan pencetus kepada suasana yang harmoni dan tenang, insya-Allah. Jadi sekali dulu mohon maaf, terima kasih atas kemampuan yang diberikan, mohon maaf atas kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini satu perhimpunan yang dirahmati oleh-Mu. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan kami nanti satu perpisahan yang terhindar dari perkara-perkara maksiat, perkara buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon restu daripada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami iman yang utuh, ya Allah. Jadikanlah kami semua ini terlindung dari segala musibah, bala bencana, wabak penyakit, ya Allah, khususnya COVID-19, ya Allah. Jadikanlah kami seperti mana kami dapat melaksanakan ibadah seperti sebelum ini, ya Allah. Tanamkanlah dalam diri kami iman yang kuat, ya Allah, agar kami semua dapat tunduk kepada-Mu, mohon ampun pada-Mu atas segala silap kami sebelum ini, ya Allah, dan mendatang, ya Allah. Restuilah segala permohonan kami ini, ya Allah. Restuilah segala permohonan kami ini, ya Allah. Restuilah segala permohonan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna